Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini adalah faktor dan gandaan. Bagi bahagian 1, cikgu akan sentuh tajuk faktor dahulu. Sebenarnya kamu sudah belajar mengenai faktor. Mari kita teruskan bagi tajuk hari ini. Objektif pembelajaran hari ini adalah mencari dan menggunakan faktor bagi suatu nombor, mengenal pasti nombor perdana dan faktor perdana, mengenal pasti faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Baik, apakah faktor bagi suatu nombor? Faktor ialah nombor bulat yang boleh didarabkan bersama bagi mendapatkan suatu nombor. Seperti contoh, 1 darab 2, 4. Jadi, faktor bagi 4 adalah 1 dan 2. Sebagai contoh. Faktor juga lebih mudah sekiranya kita mendefinisikan faktor sebagai nombor bulat yang membahagikan suatu nombor dengan tepat. Contoh, apakah faktor bagi 12? Sekiranya kita mencuba 12 bahagi 6, adakah 6 faktor bagi 12? Dan apabila kita membahagi 12 dengan 6, kita dapat nombor bulat 2 tanpa baki. Jadi, maka 6 adalah faktor bagi 12. Baik, sebagai contoh, faktor bagi 12. Okey. Persoalan yang perlu kamu fikir adalah bagaimana kita nak dapatkan nombor 12. Nombor apa perlu diisi pada tempat kosong supaya jawapannya ialah 12. Baik, sebagai contoh, cikgu isi tempat kosong ni. Nombor apakah perlu diisi pada tempat kosong supaya jawapannya adalah 12? Okey, seperti yang kamu tahu, kamu telah menghafal sifir atau telah pelajari pendaraban. Jadi, seperti yang kamu belajar, kamu cuba ingat kembali sifir-sifir yang telah kamu hafal. Sebagai contoh, 1 darab 12, tentu sekali kamu akan dapat 12. Okay? 2 darab 6, kamu akan dapat 12. Okay? 3 darab 4, kamu akan dapat 12. Maka di sini, faktor bagi 12 ialah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau kita membahagi kembali dengan faktor-faktor ini, kita akan dapat jawapan yang tepat tanpa baki. Sebagai contoh, cikgu membahagi semula 12 bahagi 6. Jadi, cikgu akan dapat 2 tanpa baki. Okey? Tanpa baki. Dapat jawapan tepat. Okey. Kita ambil lagi satu contoh. Contoh 12 bahagi 4. Yang dapat 3. Tepat.
tanpa baki. Okey. Jadi kalau kita definisikan faktor, kita boleh definisikan faktor sebagai faktor adalah satu nombor bulat yang boleh membahagikan nombor itu dengan tepat. Okey, nombor yang diberi dengan tepat. Sekiranya tidak boleh dibahagi dengan tepat, jadi nombor tersebut bukan nombor faktor bagi sesuatu nombor yang diberi. Okey, sebagai contoh, sekiranya dia bagi nombor 12. Okey. Okey, tentukan sama ada 5 adalah faktor bagi 12. Jadi bila kita membahagi 12 dengan 5, kita akan dapat baki. Okey, kita akan dapat baki 2. Okey, kalau cikgu buat bentuk lazim mungkin kamu lebih cepat nampak. Kita akan dapat baki 2. Jadi bermakna 5 bukan faktor bagi 12. Okey, kita semak. Sekiranya kamu tidak menghafal sifir, okey, seperti contoh nombornya terlalu besar dan kamu tidak menghafal sifir, apa yang kamu boleh buat? Okey, cadangan cikgu adalah kamu tentukan, kamu cuba mendarab membahagi nombor tersebut dengan sinarai nombor. Sebagai contoh, 1 darab 36, kamu akan dapat 36. Baik. Dengan menggunakan kalkulator, cuba membahagi 36 bahagi 2. Kamu akan dapat 18. Ini bermaksud 2 darab 18 samalah dengan 36. Okey, teruskanlah. Teruskan membahagi dengan nombor sinarai nombor. Okey, sebagai contoh, 36 bahagi 3, 12. Ini bermaksud 3 darab 12 sama dengan 36. Okey, kita buat sampai habis ya, sebagai contoh. Okey, cikgu cuba lagi. Sekiranya kamu tidak menghafal sifir, 36 bahagi sinarai lesi kita seterusnya 4. 36 bahagi 4. Okey, 9. Bermaksud 4 darab 9 sama dengan 36. Okey, kita cuba lagi. 36 bahagi 5. Okey, maknanya 5 bukanlah faktor bagi 36. Jadi kita tak perlu tambah pada sinarai. Seterusnya 36 bahagi 6. Okey, cikgu pasti semua orang tahu 6 darab 6 36. Okey, kita cuba pula 36 bahagi 7. Sekiranya kamu tak menghafal sifir, sebenarnya kamu tidak akan dapat jawapan yang tepat. Jadi 7 bukanlah faktor bagi 36. 36 bahagi 8. 9/2. Maksudnya 8 bukanlah faktor bagi 36. 36 bahagi 4. Kamu akan dapat 9. Sekiranya kamu jumpa kembali sinarai tersebut 9, jadi tamatlah sinarai faktor kamu. Okey. Oleh itu, kamu salin kembali sinarai faktor kamu. Jadi, faktor bagi 36 adalah maka faktor bagi 36 adalah sinarai yang kamu buat ini. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 1, 2, 3,
4, 6, 9, 12, 18, 36. Baik, seterusnya. Okey. Cikgu ingatkan sekali lagi, kamu perlu siapkan modul 2.1, faktor bagi 12, faktor bagi 36 dan faktor bagi 80 sebagai kerja rumah kamu. Seterusnya, apakah satu nombor yang merupakan faktor bagi semua nombor? Okey, kalau kamu lihat, apakah satu nombor yang faktor bagi semua nombor? Tentulah sekali faktor 1. Sebab, okey, tentunya kamu dah tahu apa sebabnya, kerana semua nombor yang didarab atau dibahagi dengan 1 akan dapat jawapan yang tepat tanpa baki. Okey, faktor perdana. Faktor perdana adalah faktor bagi nombor perdana. Okey, sebelum menentukan faktor perdana, kamu perlu tahu apa itu maksud nombor perdana. Okey, apakah nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang dibahagi dengan tepat dan dirinya sendiri. Maksudnya, bila kita dalam senarai sifir, nombor-nombor tersebut bukanlah faktor bagi nombor-nombor yang lain. Sebagai contoh, 2, 3, 5, 7. Maknanya dia hanya boleh dibahagi dengan tepat dengan dirinya sendiri dan 1. Okey, sekiranya dibahagi dengan nombor lain, dia akan dapat baki. Sebagai contoh, okey, kalau kita cuba 13, okey. Okey, bolehkah 13 dibahagi dengan nombor lain selain dirinya? Okey, tak boleh. Okey, cuma 13 bahagi 1, kamu akan dapat 13. 13 bahagi 13, kamu akan dapat 1. Okey, sebagai contoh, kalau 9. 9, boleh tak 9 dibahagikan nombor lain? Yes, boleh. 9 bahagi 3, kamu akan dapat tepat 3. Jadi 9, walaupun dia ganjil, dia bukanlah nombor perdana. Okey, seterusnya. Okey, cikgu minta kamu sinaraikan semua nombor perdana. Okey. Yang kamu tahu dalam modul PDPR muka surat 1. Okey, apakah faktor perdana? Faktor perdana ialah faktor yang merupakan nombor perdana. Okey. Contoh bagi faktor bagi perdana bagi 24. Okey. Ini semua adalah faktor bagi 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Jadi di antara nombor-nombor ini, 2 dan 3 adalah nombor perdana. Nombor perdana. Jadi, faktor perdana bagi 24 adalah 2 dan 3. Okey. Baik, terdapat 3 cara menguraikan faktor perdana. Satu adalah kamu sinaraikan faktor dan pilih nombor perdana. Jadi yang nombor perdana tu akan jadi faktor perdana. Okey, nombor perdana faktor daripada nombor perdana tu daripada sinarai akan jadi faktor nombor perdana. Okey, seperti yang kita bincangkan tadi. Okey,
Yang ni telah kita sinarkan faktor bagi 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Daripada sinaran ini, 2 dan 3 adalah nombor perdana. Okey, itu salah satu cara untuk menentukan faktor perdana. Okey, nombor 2 adalah menggunakan pokok faktor. Okey, sebagai contoh 24. Okey. 24. Kita tahu 24. Okey, 24. Okey, hasil darab daripada 4 darab 6. Jadi 4 darab 6 ini bukan nombor perdana. Kita perlu tentukan nombor perdana. Okey, 6 daripada apa darab apa dapat 6 dalam ungkapan perdana. Jadi yang ni nombor perdana 3 darab 2. Begitu juga dengan 4. Okey, nombor perdana 2 darab 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. Jadi ini juga bermaksud 4 darab 6, 24. Okey, 2 darab 2 darab 2 darab 3, 24. Jadi kalau jika kita ingin menulis, okey, kalau jika ingin menulis ungkapan faktor perdana, okey, kita perlu menulis nombor perdana saja. Jadi 2 darab 2 darab 2 darab 3 sama dengan 24. Okey, ataupun 24 sama dengan 2 darab 2 darab 3. Baik. Okey. Cikgu beri contoh melalui modul, okey. Ungkapkan nombor perdana tersebut dalam bentuk pemfakturan perdana. Okey, pemfakturan, bila cakap pemfakturan perdana ataupun ungkapan perdana, kamu mesti guna akhir sekali jawapan dia mesti dalam nombor perdana. Okey, menggunakan pokok faktor. Okey, cikgu boleh. Okey, sebagai contoh 45. Okey. Cari faktor bagi 45. Okey, apa darab apa 45? Sekiranya kamu merasa susah, okey, cikgu bantu kamu. Mungkin kamu boleh guna kalkulator dan membahagi nombor yang diberi 45 dengan nombor perdana, salah satu nombor perdana. Okey, sekiranya kamu nak cuba dengan nombor 2, silakan, tak ada masalah. Okey. Okey, 45 bahagi 2, kamu akan dapat 45 per 2. Jadi, maknanya 2 bukanlah faktor bagi 45. Jika ada 45, ada 5 nombor kat belakang, cikgu 5 nombor sebagai nombor besar, cikgu selalu cadangkan kepada anak murid cikgu supaya cuba dengan nombor 5. Jadi, maksudnya di sini, walaupun sebenarnya kamu dah tahu lah, 9 darab 5 adalah faktor bagi 45. Tapi 9 bukanlah faktor perdana. Jadi apa kita akan cari faktor perdana bagi 9. 3 darab 3 adalah 9. Jadi di sini kita boleh salin balik, tak ada masalah. Okey. Maksudnya 45 ungkapan pemfakturan perdana adalah 3 darab 3 darab 5. Itu juga dengan 60. Okey. Sekiranya kamu tidak ada idea ataupun tidak mengingat sifir, kamu boleh cuba-cuba membahagi dengan nombor perdana. Okey, sebagai contoh cikgu bahagi dengan 3. Okey. Jadi di sini 3 darab 20, kamu akan dapat 60. Okey. Jadi, kita akan tentukan, 3 adalah nombor perdana tapi 20 bukan. Tentukan lagi faktor bagi 20. 20 mungkin 2 darab 10. 2 adalah nombor perdana tapi 10 bukan. Kita cuba lagi. 5 darab 2, 10. Jadi 5 dan 2 adalah nombor perdana. Jadi yang ni kita boleh
Kamu boleh salin semula ataupun kamu boleh tinggalkan, tak ada masalah. Jadi kita boleh tentukan, kita boleh ungkapkan nombor 60 sebagai dalam pemfaktoran perdana sebagai 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Cikgu, saya tak berminat untuk menggunakan 3 dan 20 sebagai nombor faktor. Saya boleh tak saya pilih nombor yang lain? Boleh, tak ada masalah. Okey. Contoh kamu buat 60. Okey, kalau kamu nak guna 2, 60 bahagi 2. Okey, 30. Okey. 2 darab 30. Okey, 30 bukanlah nombor perdana. Okey, jadi 2 nombor perdana. Okey, selesai bagi nombor 2. Okey, kita perlukan cari faktor bagi nombor 30. Jadi, mungkin kita boleh letak 15 darab 2, 30. Ataupun sekiranya kamu nak 30 bahagi 2 sekali lagi. Jadi di sini 2 darab 15. Okey. 15 bukanlah nombor perdana. Jadi kita cari faktor perdana bagi nombor 15. Jadi 3 darab 5. Jadi di sini juga kamu akan dapat sebagai ungkapan bentuk pemfaktoran perdana bagi nombor 60 adalah 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Cikgu nak ingatkan bahawa pastikan adalah nombor perdana. Faktor terakhir yang kamu ungkapkan mesti dalam nombor perdana. Untuk pemfaktoran perdana menggunakan pokok nombor. Okey, kita tengok pula penghuraian faktor perdana menggunakan pembahagian berulang. Bagi pembahagian berulang, kamu kena dapatkan kamu kena membahagi dengan nombor perdana. Okey, ini pasti nombor perdana. Okey, sehingga baki akhir satu. Okey, nombor perdana baki akhir 1 bagi pembahagian berulang penghuraian faktor perdana ataupun mengungkapkan faktor perdana. Sebagai contoh, ungkapkan nombor tersebut dalam pemfaktoran perdana menggunakan pembahagian berulang. Jadi di sini kita ada nombor 102. Okey. Kita cuba bahagi dengan nombor perdana yang kecil dahulu. Sekiranya tak boleh, kamu teruskan dengan yang lebih besar. Okey, cikgu nak bantu kamu dengan sinaraikan nombor perdana. Jadi nombor perdana kat sini cikgu sinaraikan 2, 3, 5, 7, 13, okey, dan seterusnya lah. Okey, kita cuba 102. Okey. Sebab ada 2 nombor kat belakang, cikgu cuba dengan 2 dulu. Jadi 102 bahagi 2. Okey. Sekarang kamu tak boleh, kamu tekan kalkulator, tak ada masalah. 51. Okey. 51. Bolehkah 51 dibahagikan lagi? Okey. Jadi kita cubalah. 51 kita bahagi dengan 3. Okey. Kalau kamu cuba 51 bahagi dengan 2 tak boleh. Okey, maksudnya kita cuba dengan 3. Tak ada masalah. 51 bahagi 3. Jadi kamu akan dapat 17. Okey. 3, 17. Okey. 17 adalah nombor perdana. Jadi 17 bahagi 17 kamu dapat 1. Jadi ungkapkan pemfaktoran perdana bagi 102. 102 2 darab 3 darab 17. Okey. Bagi 286. Kita tengok
286, 6 adalah nombor genap. Jadi kita cuba dengan 2 dulu. 286 bahagi 2, 143. Jadi 286, 143. 143, kamu tengok nombor ganjil. Kamu cuba dahulu dengan nombor sifar 3. 1 bahagi dengan 3. Tak boleh. Kita cuba dulu dengan 5. Tak boleh. 153 bahagi dengan 7. Tak boleh. 143 bahagi dengan 11. Itulah. Jadi kamu akan dapat 11. 143 bahagi 11. Kamu dapat 13. Tak habis lagi sebab 13 ini kita perlu dapat baki hingga 1. 13 adalah nombor perdana. 13 bahagi 13. Kamu akan dapat 1. Jadi, mengungkapkan 283 dalam pengfaktoran perdana sama dengan 2 darab 11 darab 13. Baik, faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya, apakah faktor sepunya? Kalau maksudnya faktor sepunya adalah faktor yang kita kongsi dengan sesuatu set nombor. Sebagai contoh, 23 dan 36. Faktor bagi 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor bagi 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Apakah faktor sepunya? Yang sama. 24 dan 36. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 12. Apakah faktor sepunya terbesar? Yang paling terbesar dalam faktor sepunya ini adalah 12 sebab dia yang terbesar, yang sepunya dan terbesar. Jadi yang ni adalah 12. Baik, kita lihat pula soalan. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 18 dan 64. Jadi, cikgu nak bantu kamu menyenaraikan dua faktor ini. Sekali lagi cikgu ingatkan bahawa soalan ini berada dalam modul PDPR 2.1, page 2, soalan D. Jadi, kamu perlu siapkan dan hantar pada tarikh yang ditentukan. 18, 24. Kita perlu tentukan faktor bagi 18 dan 24. Cikgu nak bantu kamu macam mana kamu nak tentukan faktor sekiranya kamu tidak menghafal sifar. Sebagai contoh, cikgu ulang balik, kamu perlu buat senarai faktor. Contoh, 1 darab 18. 1 adalah faktor bagi semua nombor bulat. 1 darab 18, 18. Bantu guna kalkulator walaupun sebenarnya kamu dah tahu pun. 18, ada antaranya yang menghafal sifar tahu bahawa 18 bahagi 2 dapat 9. Ini bermaksud 2 darab 9 dapat 18. Cuba dengan 3. 18 bahagi 3, 6. Jadi 3 darab 6 dapat 18. Cuba dengan 4. 18 bahagi 4 dapat 92. Jadi 4 bukanlah faktor bagi 18. 18 bahagi 5 bukan faktor bagi 18. 5 bukan faktor bagi 18. 18 bahagi 6 kamu akan dapat 3. Jadi yang ni balik kan? Jadi faktor bagi 18 kamu dah, bila dia dah pusing balik, 3 darab 6, 6 darab 3, 18, kamu hanya tulis kembali 18. Faktor bagi 18 adalah 1, 2,
3, 6, 9, 18. Okey, kita buat pula faktor bagi 64. Okey. Kita cuba senaraikan faktor bagi 64 pula. Jadi faktor bagi 64, cuba kalau kamu tak hafal sifir, kamu boleh guna kalkulator macam cikgu ajar kamu tadi. Cikgu ajarkan sekali lagi. Kamu pasti yang 1 darab 64 dapat 64. Sebab 1 adalah faktor bagi semua nombor bulat. Okey. 2. Okey, kita semak sama ada 2 adalah faktor 64 atau tidak. 64 bahagi 2. Jadi 32. Jadi 2 darab 32 kamu akan dapat 64. Okey. Dan buatlah seterusnya sehingga kamu dapat yang cycle tadi. Sebagai contoh, 2 darab 32, 64. 4 darab 16, 64. 8 darab 8, 64. Jadi faktor bagi 64 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okey. Tentukan faktor sepunya. Bila kita tentukan faktor sepunya, kita carilah faktor yang sama. Okey, 1 sama. 2 sama. Okey, ada tak? Tak ada dah. Jadi faktor sepunya bagi 64 bagi 18 dan 64 adalah 1 dan 2. Okey, begitu juga dengan 48, 90 dan 132. Kamu senaraikan semua faktor 60, 48, 90 dan 132. Sebagai contoh, cikgu senaraikan. Di sini 48. Okey, faktor bagi 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48. Okey, faktor bagi 90 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 18, 30, 45 dan 90. Okey, faktor bagi 132 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66 dan 132. Okey, daripada senarai semua faktor, kita tentukan faktor sepunya. Jadi yang mana sama adalah faktor sepunya. 1, 1, 1, 2, 2, 2,
3, 3, 3. Jadi faktor sepunya bagi 48, 90 dan 132 adalah 1, 2 dan 3. Okey, yang seterusnya. Okey, kita dah tahu, dah belajar apakah faktor sepunya. Okey, kita tentukan faktor sepunya terbesar. Tadi faktor sepunya terbesar adalah kita dapat tentukan nombor yang terbesar daripada senarai faktor sepunya. Okey, sebagai contoh yang ni adalah 12. Okey. Bagi menentukan faktor sepunya terbesar, kita boleh menggunakan pemfaktoran perdana. Okey. Sebagai contoh, okey, kita buat dulu pemfaktoran perdana menggunakan pokok, faktor pokok. Jadi okey, 36. Okey. 3 darab 12, 36. Okey. 3 adalah nombor perdana tapi 12 bukan nombor perdana. Okey, macam mana kita nak dapatkan 12? Okey, 3 darab 4, 12. Jadi 3 adalah nombor perdana tapi 4 bukan nombor perdana. Kita cari faktor bagi perdana bagi 4, 2 dan 2. 2 darab 2, 4. Jadi di sini, okey, ungkapan perdana bagi 36 adalah pemfaktoran perdana adalah 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey, bagi 162. Bagi 162, kita cuba, okey, kalau kamu rasa nombor dia besar, kamu boleh cuba-cuba dahulu. Okey, sebab 2 dia adalah nombor genap, kita cuba dengan 2. Okey, 162 bahagi 2, kamu akan dapat 81. Bermaksud 2 darab 81 akan dapat 162. 2 adalah nombor perdana tapi 81 bukan. Jadi 81 9 darab 9. Kita dapat 61. 81. 9 bukanlah nombor perdana. Kita cari faktor bagi 9. 3, 3. 3, 3. Okey. Jadi pemfaktoran perdana bagi nombor 162 adalah 2 darab 3 darab 3 darab 3. Okey, bagaimana kita nak guna faktor sepunya? Menggunakan pemfaktoran perdana. Yang mula-mula kamu senaraikan kamu punya faktor perdana. Okey, 36. Okey. 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey. 162 2 darab 3 darab 3 darab 3. Jadi kita samakan faktor perdana yang kita telah tentukan tadi, atau kita senaraikan tadi. Jadi yang ni adalah yang sama. Okey. Okey, di sini 3. Okey, patutlah. Okey, di sini darab 3. Jadi ini salah. Okey. Okey, betul. Okey. Jadi faktor sepunya terbesar adalah 2
darab 3 darab 3. Kamu akan dapat 24. 2 darab 3 darab 3. Akan dapat 18. Jadi faktorial punya terbesar adalah 18 bagi nombor 36 dan 162. Yes, betul. Jadi kalau kita nak tulis dalam bentuk ayat, okey. Faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 162 adalah faktor sepunya 36 dan 162. Faktor sepunya terbesar bagi 36 dan 162 adalah 18. Okey. Sekiranya kamu nak guna pembahagian pengulang. Cikgu ingatkan sekali lagi, soalan-soalan ni kamu perlu selesaikan. Ada dalam modul PDPR 2.1 page 2. Dan hantar pada tarikh yang ditetapkan. Jadi kita ada 16, 24, 48. Menggunakan pembahagian berulang, kita nak menentukan faktor sepunya terbesar. Mula kamu salin dulu semua senarai nombor bulat. Baik, ada 3 nombor, 16, 24, 48. Di sini kamu perlu bahagi dengan satu nombor yang ketiga-tiganya boleh dibahagikan. Sebagai contoh 16, 24, 48 ada dalam sifar 4. Jadi kamu bahagi 16 bahagi 4, kamu akan dapat 4. 24 bahagi 4, kamu akan dapat 6. 48 bahagi 4, kamu akan dapat 12. Senarai nombor tersebut 4, 6 dan 12. Kamu boleh bahagi dengan 2. Sebab ada faktor-faktor ni dalam sifar 2. Jadi 4 darab 2, 2. 4 darab 2, 2. 6 darab 2, 3. 6 bahagi 2, 3. 12 bahagi 2, 6. Sampai di sini, semak sama ada kamu boleh bahagi dengan menggunakan satu nombor atau tidak. 2 dan 3 tak ada dalam satu faktor. 3 dan 6 tak ada dalam satu faktor. Jadi, 3 dan 6 ada satu faktor 3. Tapi tak boleh 3 sentak. Jadi, kita ada 4 dan 2. Jadi, faktor sepunya terbesar bagi 16, 24 dan 48 adalah 4 darab 2. Kamu akan dapat 8. Adalah 8. Jadi faktor sepunya ni macam mana nak cari? Kamu darab 2 nombor ini. 4 darab 2, 8. Kita dah tentukan faktor sepunya terbesar. Mari kita tentukan. Masuk soalan dalam soalan penyelesaian masalah. Sebagai contoh, cikgu tunjuk dulu. Apa penggunaan faktor sepunya terbesar ataupun faktor sepunya. Sebagai contoh, Atma mempunyai 24.
biji apple. Ia ingin memasukkan bilangan apple yang sama banyak dalam beberapa buah kotak. Apakah cara yang boleh dilakukannya? Okey. Sekiranya dia ada satu kotak, okey, faktor dia 1 darab 24 biji apple, dia guna satu kotak je lah. Okey, kalau lah kita guna faktor 24 ni, kita guna faktor guna faktor 2. Okey, 2 darab 12 24. Mungkin kotak kita boleh jadi 2 boleh jadi kotak. Setiap kotak ada 12. Okey, boleh jadi begitu. Mungkin ada faktor lain. Okey, faktor lain contoh 4. Okey, 4 darab 6 24. Okey. Mungkin ada 4 kotak. Okey, setiap kotak ada 6 biji apple. Atau ada 6 kotak. Setiap kotak ada 4 biji apple. Jadi itu kegunaan faktor dan faktor sebenarnya. Okey, kita cuba lagi. Apakah cara yang lebih sesuai? Beri alasan anda. Okey, di sini dia dah selesaikan dah. 1 darab 24 24. Okey, yang ni kita punya faktor lah. 2 darab 12 24. Okey, 2 dan 12 faktor kita. 3 darab 8 24. 4 darab 6 24. Jadi apakah cara yang kurang sesuai? Jadi kurang sesuai yang ni lah. 2 dan 1 dan 2. Mungkin kalau yang ni sebagai kotak, ni sebagai bilangan buah. Ni bilangan buah terlalu sedikit. Okey. Kalau ini sebagai kotak. Okey, sebelah ini sebagai kotak. Sebelah ini sebagai bilangan buah. Jadi bilangan buah dengan kotak tidak seimbang. Okay, ada satu kotak 24. Tak jadilah beberapa buah kotak kan. Kalau 2 kotak 12. Mungkin boleh. Tapi kita tak dapat banyak kotak. Okey, 2 kotak saja. Okey, dia nak kalau lebih sesuai 3 dan 4. Mungkin 4 kotak ataupun 6 kotak. Kalau 3 kotak ada 8 buah. Okey, kalau ada 8 kotak ada 3 buah. Lebih seimbang lah. Lebih banyak kotak yang lebih banyak buah dapat diagikan. Okey. Kita tengok soalan. Kita bincang soalan bagi modul PDPR. Cikgu nak bincang soalan 2. Okey. Cari nombor terbesar. Bila soalan dia kata nombor terbesar, kamu dah kena ingat dah bahawa faktor sepunya terbesar. Yang masing-masingnya meninggalkan baki 6 apabila dibahagikan dengan 90, 146 dan 230. Jadi, kalau tiga nombor ini meninggalkan baki 6. Jadi, cikgu tolak siap-siap dululah. 90 tolak 6. 146 tolak 6. 230 tolak 6. Sebab 6 ni adalah bagi 3 nombor tersebut. Jadi 90 tolak 6, cikgu dapat 84, 140 dan 224. Jadi di sini nombor-nombor ini adalah nombor yang cikgu perlu cari faktor sepunya terbesar. Jadi 84, 140, 224. Okey. Macam biasa kamu pilih dahulu nombor yang mudah. Contoh 84 nombor genap. Jadi kita cuba dengan 2.
Okay, 84 bahagi 2, kamu akan dapat 42. 140 bahagi 2, kamu akan dapat 70. Okay. 224 kamu bahagi 2, kamu akan dapat 112. Jadi yang ni ada 70, ada 112. Kamu cuba dengan 7. 42 bahagi 7, kamu akan dapat 6. Okay. 70 bahagi 7, kamu akan dapat 10. 112 bahagi 7, kamu akan dapat 16. Yang ni ada dalam sifir 2, kita bagi 2 balik. 2, 6 bahagi 2, 3, 10 bahagi 2, 5, 16 bahagi 2, 8. Jadi ni yang terakhir kamu tak boleh bahagi dah. Dengan satu nombor, dengan satu faktor. Jadi, faktor sepunya terbesar. Okay. Lah 2 darab 2 darab 7. Kamu akan dapat 28. Jadi, faktor sepunya bagi 3 nombor ini adalah 28. Okey. Baik. Untuk soalan, untuk kerja rumah kamu, jangan lupa kamu buat modul PTPR 2.1 page 3, soalan 1, 2 dan 3. Ataupun soalan 9, 10, 11. Saya silap tu. 9, 10, 11. Okey. Baik, kita nak apa yang kamu pelajari hari ini? Satu, kamu pelajari apa itu faktor dan faktor perdana. Okay. Nombor 2, kamu tentukan faktor sepunya terbesar. Okay. Untuk menentukan faktor-faktor perdana, kamu tahulah macam mana nak buat. Ada 3. Okay. 1, kamu sinaraikan. 2, okay, guna pokok faktor. Okay. 3, guna pembahagian berulang. Okay. Ini mesti guna nombor perdana. Okay. Ini faktor semuanya terbesar. Kamu boleh guna satu juga, sinaraikan. Okay, sinaraikan dan semak faktor semuanya yang paling besar. Okay. 2, kamu guna pokok faktor. Okay. Okay, buat susunan yang sama. Okay, lepas tu kamu darab dan kamu akan dapat faktor semuanya terbesar. Okay, di sini nombor 3 juga kamu guna pembahagian berulang. Okay. Okay, yang ni guna bagi satu faktor untuk kesemua set nombor lah. Okay. Satu faktor. Okay. Mesti bahagi guna satu faktor bagi ketiga-tiga atau kedua-dua nombor bulat. Okay. Okay, ni tak perlu nombor perdana. Okay, sekali lagi cikgu ingatkan. Siapkan bagi homework kamu. Okay, siapkan modul 2.1. Okay, semua. Okay. 2.1 bagi topik faktor dan gandaan. Okay, jadi 2.1 dia faktor saja, jadi faktor. Okay. Terima kasih. Jaga diri. Macam biasa, jaga diri. Kalau demam, tolong jangan keluar, pakai mask. Okay. Assalamualaikum.